Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim, dan kita berada pada hadis-hadis berkenaan tentang pernikahan dan perkahwinan. Kita telah tiba pada riwayat 3464, yang mana Imam Muslim membawakan beberapa hadis berkenaan tentang pernikahan syirar. Apakah itu pernikahan syirar? Pernikahan syirar Imam Muslim sendiri bahawa dalam hadis, iaitu seseorang itu mengahwinkan anak perempuan dia ataupun adik perempuan dia. Maka bila seseorang itu mengahwinkan anak perempuan dia kepada seorang lelaki lain dengan syarat orang itu mengahwinkan anak perempuannya pula kepada si lelaki ini, dan kemudian tidak perlu kepada mas kahwin, tak ada mahar, maka ianya adalah tak sah. Sebab itu disebut wabutlan, pernikahan ini adalah terbatal. Pernikahan syirar adalah terbatal. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, Amidah Azmi di ruangan TikTok, Azura Dimi, Nur Haslina, begitu juga di ruangan Facebook, Alifah Nasiran dan juga Fatimah Samsuddin. Ahlan-ahlan kepada semua. Riwayat 3464. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi' bin Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang. Nabi SAW telah melarang anisyirar, daripada pernikahan syirar. Maka dalam hadis diterangkan, wasyirar, nikah syirar adalah an yuzawwijar rajulu ibnatah, seseorang itu mengahwinkan anak perempuannya, ala, dengan syarat ayyuzawijahu, suami kepada anak perempuan dia mengahwinkan anak perempuannya pula kepada si wali, walaysa bainahuma sadaq, dan tidak ada di antara keduanya mahar perkahwinan. Maka ini batal, ini tak sah, ini adalah haram di sisi Islam. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi pada baris yang kedua 4 daripada bawah, wa kana syigharu min nikahil jahiliyah. Nikah syirar adalah antara perkahwinan yang famous pada zaman jahiliyah. Maka bila Islam datang, Islam pada waktu itu melarang daripada pernikahan seperti ini. Wa ajma'al ulama, kata Imam Nawawi, dan para ulama telah sepakat ala annahu manhiyun anhu, bahawa sesungguhnya ianya adalah haram dan dilarang. Lakin ikhtalafu hal huwa nahyun yaqtadi ibtalun nikah am la. Namun timbul persoalan, adakah perkahwinan secara syirar ini ianya membatalkan akad ataupun tidak? Maka di sisi Imam Syafi'i, yaqtadi ibtaluh, akad pun tak sah. Bila adanya perkahwinan seperti ini, maka akad pun tidak sah. Orang yang A mengahwinkan anaknya kepada orang yang B dengan syarat si B memberikan anaknya pula kepada si A tanpa ada sebarang mas kahwin, maka ini adalah terbatal. Akad pun pada waktu itu tidak sah. Okey. Kemudian antara akadnya pada baris yang terakhir, wasuratuhul wadihah, antara akad dia adalah zawwajtuka binti, contoh, maka aku kahwinkan kepada kamu anak perempuanku, ala, dengan syarat antuzawwijani, kamu mengahwinkan pula kepadaku bintaka, anak perempuan kamu, wa bid'u kulli wahidah sadaqun lil ukhra, dan perkahwinan ini antara setiap seorang adalah balasan kepada yang lain, maka tidak ada mas kahwin. Maka ini adalah perkahwinan yang batal, tidak sah, dan akadnya pada waktu itu tidak sah.
3465, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna wa Ubaidullah bin Sa'id qalu hadatsana Yahya an Ubaidillah an Nafi' an ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli ghaira anna fi hadits Ubaidillah qala qultu li Nafi' masyighar. Riwayat 3466, baca sanad dia. Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, Naha telah melarang an-syighar, daripada perkahwinan syighar. Terus 3467. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, La syighara, tidak ada tempat pernikahan syighar fil Islam, di dalam Islam, tak sah dan ianya adalah terbatal. 3468. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Naha Rasulullah, Nabi SAW telah melarang anisyighar, daripada pernikahan syighar. Zad ibn Numair, kemudian Ibn Numair telah menambah, wasyigharu, apakah itu pernikahan syighar? Kata Ibn Numair, an yaqula ar-rajulu lir-rajul, seorang lelaki berkata kepada orang lelaki yang lain, zawwijni, kahwinkanlah kamu kepadaku ibnataka, anak perempuan kamu, wa uzawwijuka, sebagai balasan aku akan mengahwinkan kepada kamu anak perempuanku, wa zawwijni, ataupun contoh yang lain, kahwinkanlah denganku adik perempuan kamu, wa uzawwijuka, sebagai balasan aku akan kahwinkan kamu dengan adik perempuanku, dan tidak ada mahar, maka ianya adalah pernikahan dan akad yang terbatal dan tak sah. 3469 dan 3470, kedua-dua riwayat ini lebih kurang sama, kita tidak akan terjemahkan. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsanahu Abu Quraib qala hadatsana Abdatu an Ubaidillah bi hadzal isnad wa lam yadhkur ziyadah ibn Numair. 3470. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsani Harun ibn Abdullah qala hadatsana Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj tahwil. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsanahu Ishaq ibn Ibrahim wa Muhammad ibn Rafi' an Abdul Razzaq قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. Hadis yang seterusnya adalah berkenaan tentang al-wafa bisyurut fi nikah. Perlu ditunaikan, perlu dipenuhi segala syarat yang berkaitan dengan pernikahan. Namun syarat yang boleh ditunaikan, kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang pertama, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, inna hadza mahmulun ala syurutin la tunafi muqtadan nikah. Syarat yang dibenarkan adalah syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan akad nikah, dengan pernikahan. Bal takunu, bahkan syarat tersebut adalah merupakan sebahagian daripada tuntutan nikah dan tujuan pernikahan. Contohnya, letak syarat, okey, baik aku kahwinkan di kau, tapi dengan syarat engkau jangan pernah pukul anak aku. Maka itu boleh, kerana itu termasuk daripada tuntutan nikah. Wal infaqi 'alaiha, dan meletakkan syarat supaya nafkah diberi setiap bulan. Wal kiswatiha, diberikan pakaian, tempat tinggal, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka apakah contoh syarat yang pada waktu itu tidak boleh? Contohnya adalah pada baris bawah tu, wa amma syartun yukhalifu muqtadah, adapun syarat yang bertentangan dengan nikah yang tak dibolehkan adalah seperti meletakkan syarat bahawa dia tidak akan bermalam dengan wanita ni. Baik kita kahwin, tapi perkahwinan ini dengan syarat aku tidak akan pernah bersama dengan kamu, aku tidak akan bermalam bersama dengan kamu. Tak bersetubuh tu tak apa, tapi tak nak bermalam langsung, maka itu adalah syarat yang tidak perlu untuk dipenuhi. Begitu juga contohnya, kahwin dengan syarat pada waktu itu tak akan memberi nafkah, pun pada waktu itu tak boleh. Maka mana-mana syarat yang bertentangan daripada tujuan, maksud dan juga kehendak perkahwinan, maka syarat itu tak boleh untuk ditunaikan. Jelas ke jelas? Terus 3471, baca sanad dia.
Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa syarti, sesungguhnya syarat yang paling wajar, ayyufa bih, untuk dipenuhi dengan syarat tersebut, mastahlaltum bihil furuj, apa jua syarat yang menjadikan kamu halal untuk bersetubuh dan juga untuk bersama dengan pasangan kamu, iaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan pernikahan dan perkahwinan. Itu adalah yang paling wajar, yang paling mesti untuk ditunaikan. Dalam kurungan kena tambah, selagi mana syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan kehendak nikah." Terus, hadza 3472 berkenaan tentang meminta izin, istizani sayyib. Kalaulah seseorang wanita itu pernah berkahwin, kemudian bercerai ataupun kematian suami, maka pada waktu itu wali perlulah meminta izin dan meminta pandangan daripada wanita tersebut, sebab dia pernah berkahwin dan dia tak malu pun untuk bercakap. Namun kalaulah perempuan itu dia masih dara, dia tak pernah berkahwin, maka apabila nak meminta izin kepadanya, kalaulah dia diam, maka itu pun dah mencukupi tanda dia bersetuju. Kalaulah dia diam, maka contohnya seorang ayah tu tanya, contohnya, Haifah nak kahwin ke tak? Dia pun diam, contoh, dia tak cakap. Maka pada waktu itu boleh dikira sebagai tanda dia bersetuju. Maka kalaulah anak dara, kalaulah dia diam, tanda dia bersetuju. Kalaulah janda ataupun balu, kematian suami, maka dia perlu bercakap yang dia setuju, yang dia terima ataupun tak, sebab dia dah tidak lagi begitu malu sebab dia pernah berkahwin. Maka ini dalil-dalil dia. 3472. Terus, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah meriwayatkan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "La tunkahul ayyim, janganlah dinikahkan al-ayyim, wanita yang pernah berkahwin, iaitu janda ataupun balu, hatta sehinggalah tustamara, wanita tersebut diminta pendapatnya." Boleh tak nak berkahwin dengan orang ni? Nak tak berkahwin dengan calon ni? Tanya pendapat dia, sebab dia pernah melalui perkahwinan. Maka apakah maksud istikmar? Maksudnya adalah talabu amriha wa musywaratiha, meminta pandangan dan juga meminta persetujuannya. Wala tunkahul bikru, sabda Nabi, dan janganlah dinikahkan wanita yang masih dara hatta tusta'zan, sehinggalah diminta izin. Maka sunnah untuk meminta izin adalah mazhab Syafi'i. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa iznuha, bagaimanakah cara wanita itu dia bersetuju, sebab dia masih dara, dia pada waktu tu malu nak bercakap, nak ke tak nak, pada waktu itu bagaimana? Sabda Nabi, antaskuta, kalaulah dia diam, maksudnya pada waktu itu dia bersetuju. 3473. Riwayat ini lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Wa bi ilaihi qala hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Hajjaj bin Abi Uthman tawil qala wa bi ilaihi qala wa hadatsani Ibrahim bin Musa qala akhbarana Isa ya'ni ibn Yunus an al-Auza'i tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Husain bin Muhammad qala hadatsana Syaiban tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Amr bin Naqid wa Muhammad bin Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar tawil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi qala akhbarana Yahya bin Hasan qala hadatsana Muawiyah kulluhum an Yahya bin Abi Katsir bimithli ma'na hadits Hisham wa isnadih wa ittafaqa lafdhu hadits Hisham wa Syaiban wa Muawiyah bin Sallam fi hadzal hadis. Mereka punya riwayat adalah pada waktu itu hampir-hampir sama. Riwayat 3474, baca sanad dia. Ibnu Abi Mulaikah telah berkata bahawa Zakwan yang merupakan hamba yang telah dimerdekakan oleh Aisyah, beliau telah berkata bahawa aku telah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil jariyah, berkenaan tentang seorang wanita yunkihuha ahluha, yang keluarganya dalam kurungan walinya ingin untuk menikahkannya. Aisyah tanya, wahai Rasulullah,
Bagaimana kalaulah seorang wanita yang wali dia ingin untuk menikahkan? Maka Aisyah bertanya, atusta'maru amla? Adakah wanita tersebut perlu diminta pandangannya ataupun tidak? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya, tusta'maru. Apa sunnah untuk meminta pandangan wanita tersebut. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, maka aku telah bertanya kepada Nabi SAW, fa inna tastahi, tapi wanita itu malu wahai Rasulullah, dia malu nak berkata. Maka Nabi SAW pun bersabda, fadzalika iznuha idza hiya sakatat. Kalaulah dia diam, maka itu tanda dia memberikan izin dan bersetuju. 3475 baca sanad dia. Maka Nabi SAW bersabda, al-ayyim, wanita yang pernah berkahwin, janda ataupun balu, ahakku adalah lebih berhak binafsiha dengan dirinya. Maksudnya dia yang lebih berhak untuk menentukan pasangan dia. Min waliyah, berbanding wali dia. Sebab dia pernah berkahwin, dia pernah melalui pasang surut perkahwinan. Maka sebab itu wanita yang pernah berkahwin namun menjadi janda ataupun balu, dia yang lebih berhak untuk menentukan calon perkahwinan dia, calon pernikahan dia. Maka itu maksud al-ayyimu ahakku binafsih, itu maksud dia. Namun Imam Abu Hanifah mengatakan maksud al-ayyimu ahakku binafsiha min waliha, nak menunjukkan bahawa wanita yang pernah berkahwin dia tak perlukan kepada wali untuk berkahwin. Dia boleh kahwinkan dirinya sendiri. Dan itu ditolak dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ada hadis yang begitu banyak yang menceritakan tentang wali, maka wali perlu untuk setiap perkahwinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Riwayat baris yang kedua, 4, 6, 8, 9. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ahakku min waliyiha. Maka kata Imam Nawawi, hal hiya ahakku bil izni faqat, adakah wanita ini lebih berhak daripada walinya dalam memberi keizinan, au bil izni wal aqdi ala nafsiha, ataupun bermaksud wanita ini lebih berhak untuk menunaikan akad perkahwinan sendiri. Maka di sisi majoriti para ulama, maksud daripada ahakku min waliha, wanita tersebut lebih berhak daripada walinya adalah dalam pada memberi izin. Maka pada waktu itu wanita yang dah berkahwin, dia lebih berhak mengizinkan ataupun tidak berbanding walinya dengan calon yang ingin untuk dinikahkan. Tapi dia masih perlu wali untuk bernikah. Sementara Imam Abu Hanifah berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa maksud daripada hadis adalah ahakku min waliha fi kulli syai'in min aqdin wa ghairih. Wanita yang telah berkahwin, dia boleh nikahkan dirinya sendiri. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Jelas ke jelas? Okey, terus wal bikru. Baca. Dan wanita yang masih dara akan diminta izin berkenaan tentang dirinya. Iznuha, dan wanita yang masih dara, izinnya adalah apabila dia diam. Qala na'am, maka baginda Nabi SAW bersabda ya. Terus maka Nabi SAW telah bersabda, as-sayyibu ahakku binafsiha, wanita yang yang pernah berkahwin lebih berhak dengan dirinya berbanding wali. Kita dah sebut apakah maksud tersebut, dan di sini ada perbezaan pendapat di antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam memahami konteks hadis tersebut. Wal bikru tusta'mar, dan wanita yang masih dara akan diminta pendapatnya. Wa iznuha, dan wanita yang masih dara, maka diamnya adalah tanda dia memberi izin. 3477 baca. Maka sabda Nabi SAW, as-sayyid, wanita yang pernah berkahwin lebih berhak untuk untuk menentukan dirinya berbanding walinya, siapa calonnya, dengan siapa berkahwin. Wal bikru, dan wanita yang masih dara hendaklah meminta izin kepadanya ayahnya fi nafsiha, berkenaan tentang dirinya.
Wa idnuha, dan dan keizinan wanita yang masih dara, sumatuha, adalah apabila dia diam. Dalam riwayat yang lain baginda bersabda, wasamtuha, tandanya wanita yang masih dara itu diam adalah iqraruha, tanda dia bersetuju. Jelas ke jelas? Ada beberapa yang kita tak baca di sini sebentar. Pada baris yang kedua, 4, 5 daripada bawah, kata Imam, muka surat 918, muka surat sebelum ini, kata Imam Nawawi berkenaan tentang wali, adakah syarat kepada sahnya nikah? Maka waqtalafal ulama fi ishtiratil wali fi sihatin nikah. Maka dalam mazhab Syafi'i yushtarat, maka dalam mazhab Syafi'i adalah syarat adanya wali ketika untuk menjadikan nikah tersebut sah. Sebab itu apa dalam mazhab Syafi'i disebut wala yasihu nikah illa biwali, tidak sah sesuatu nikah kecuali dengan adanya wali. Imam Abu Hanifah pula berkata tidak disyaratkan wali bagi wanita yang pernah berkahwin, seperti hadis yang kita baca sebelum ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian berkenaan tentang haul isti'zanil bikir. Tadi baris yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 baris daripada bawah. Kata Imam Nawawi berkenaan tentang meminta izin kepada wanita yang masih bakirah, yang masih dara. Faqala Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i, al-istizanu fil bikri ma'murun bih, meminta izin kepada wanita yang masih dara adalah diperintahkan. Fa in kana al-wali, sekiranya wali di sini adalah ayah ataupun atuknya, maka sunnah untuk meminta izin. Walau zawwajaha, namun kalaulah si ayah dan atuk mengahwinkan anak perempuannya ataupun cucunya tanpa izin, maka pada waktu itu sah pernikahan tersebut. Kerana dalam mazhab Syafi'i, ayah dan atuk dikira sebagai wali mujbir, wali yang boleh memaksakan perkahwinan. Selain ayah dan atuk tak boleh, abang-abang tak boleh memaksa, begitu juga pakcik tak boleh memaksa. Maka ini hanyalah khusus untuk ayah dan atuk. Terus baca sanad dia. Okey, bab yang seterusnya, riwayat 3478, nak menerangkan harus tazwijil ab al-bikra saghirah, yang harus untuk seorang ayah mengahwinkan anak perempuannya yang masih dara dan masih kecil, masih muda. 3478, maka hadis-hadis ini banyak menyebut tentang kisah Aisyah yang dikahwinkan ketika masih muda, masih belum baligh. Namun beliau hanya bersama dengan Nabi setelah beliau menjadi baligh. 3478 baca. Maka daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau berkata, aku telah mendapati dari dalam penulisanku daripada Abu Usama, daripada Hisham, daripada ayahnya Urwah bin Zubair, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau telah berkata, tazawwajani Rasulullah, kata Aisyah, Nabi SAW telah mengahwiniku ketika usiaku 6 tahun, sebelum dia baligh, nak menunjukkan ikatan pernikahan itu sah. Namun wabanabi, aku hanya masuk ke rumah baginda wa anna banatu tis'in, ketika aku telah berusia 9 tahun setelah dia baligh. Qalat, berkata Aisyah, faqadimna al-Madinah, maka kami telah tiba di Madinah. Fa wa'iqtu syara, maka aku telah jatuh demam selama 1 bulan. Waktu ni dia masih tinggal dengan mak ayah dia belum lagi dihantar ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wafa sya'ri Jumaimah, maka telah panjang dan sampai rambutku Jumaimah ke cuping telinga. Fa'atatni Ummu Ruman, maka ibuku Ummu Ruman telah datang kepadaku. Wa ana ala arjuha, sedangkan aku bermain buai. Arjuha bermaksud buai, ataupun kalaulah ikut pandangan Imam Nawawi adalah jongkang-jongkit. Kami sedang bermain pada waktu itu, kata Aisyah, wa ma'i sawahibi, dan bersama denganku adalah teman-temanku. Fasarahat bi, maka ibuku telah memanggil namaku dengan suara yang kuat. Maka aku telah pergi kepada ibuku. Wa ma adri, dan aku tidak tahu ma turidu, apakah yang ibuku inginkan daripadaku. Fa akhadat bi yadi, maka ibuku telah memegang tanganku. Fa awqafatni alal bab, dan menjadikan aku berdiri seketika di depan muka pintu. Fakultu, maka aku pun berkata, ha.
nak menunjukkan dia terbengah-bengah nafas dia, sebab dia pada waktu itu terkejut. Ibu dia panggil, hatta dhahaba nafsi, sehingga kembali tenang pernafasanku. Fa adkhalatni baita, maka Ummu Ruman ibuku telah memasukkan aku ke dalam sebuah rumah. Fa idza niswatun minal ansar, maka di dalam rumah tersebut ada beberapa wanita daripada golongan Ansar. Maka mereka berkata, alal khairi wal barakah, selamat datang dengan keberkatan dan kebaikan. Wa ala khairin ta'ir, dan selamat datang dengan sebaik-baik kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Fa aslamatni ilaihinna, maka ibuku telah menyerahkan daku kepada para wanita Ansar ini untuk mereka membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Fa ghasalna ra'si, mereka telah membasuhkan kepalaku. Dia jadi macam apa? Macam spa. Pada waktu tu dia basuh rambut semua. Wa aslahnani, mereka telah menghiasi daku. Falam yaru'ni, maka tidak ada perkara yang mengejutkan daku kecuali datangnya Nabi SAW duha, pada waktu duha. Yaru'ni bermaksud adalah yafja'ni, seperti yang ada pada baris yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang kelima, yafja'ni, maka aku tidaklah terkejut kecuali bila Nabi SAW masuk. Fa aslamatni, maka fa aslamnani, maka mereka telah menyerahkan aku kepada Nabi SAW. Terus riwayat 3479. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, tazawwajani Nabi, Nabi SAW telah mengahwiniku ketika usiaku 6 tahun. Tapi dia masih duduk dengan ayah dia. Waktu ni dia belum baligh. Wa banabi, dan aku dimasukkan ke dalam rumah baginda ketika itu aku berusia 9 tahun. Dan berapakah usianya waktu Nabi wafat? Maka riwayat ini 3480 baca. Maka Nabi SAW telah tazawwajaha, menikahinya ketika beliau berusia 7 tahun. Riwayat ini menyebut 7. Wa zuffat ilaihi, dan beliau telah dibawa ke rumah baginda sebagai pengantin. Zuffa daripada maksud pengantin. Maka beliau telah dibawa ke rumah Nabi sebagai pengantin ketika beliau berusia 9 tahun. Wa lu'abuha ma'aha, sedangkan mainan dia, anak patungnya masih bersama dengan dia. Dia bawa sebab dia masih muda. Wa mata anha, dan baginda wafat ketika mana Aisyah berumur 18 tahun. Dan beliaulah satu-satunya isteri Nabi yang dara. Semua isteri Nabi yang lain pernah berkahwin ataupun kematian suami, dan beliau tidak dikurniakan anak. Menjadi sebab bila Nabi wafat, beliau adalah antara isteri Nabi yang paling sibuk mengajar, berkongsi ilmu kerana keilmuannya yang luas, dan kesibukan beliau yang pada waktu itu adalah banyak kerana tidak mempunyai anak. Maka ada hikmah pada apa yang berlaku. 3481 baca. Maka Aisyah telah berkata, Nabi SAW telah mengahwininya ketika usianya baru 6 tahun, dan beliau telah dihantar ke rumah baginda ketika beliau berusia 9 tahun. Wahya bintu tis'in, dalam riwayat ini menyebut 9 tahun. Wa mata anha, dan ketika mana baginda meninggal dunia, meninggalkannya, maka usianya pada waktu itu adalah 18 tahun. Riwayat 3482 nak menerangkan sunnah untuk berkahwin, untuk mengahwinkan pada bulan Syawal. Sunnah Nabi SAW banyak berkahwin pada bulan Syawal kerana Nabi nak menghilangkan kepercayaan Arab jahiliyah yang berkahwin pada bulan Syawal adalah menunjukkan tak kekal, tak lama akan bercerai dan sebagainya. Wastihbabid dukhul, dan sunnah untuk bermalam pertama dengan isteri juga pada bulan Syawal. Maka apakah hadisnya? Ada dua hadis di sini. 3482 baca. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, tazawwajani Rasulullah, Nabi SAW telah mengahwiniku pada bulan Syawal. Sebab itu banyak orang dia menyukai untuk anaknya berkahwin pada bulan Syawal.
Bulan Syawal kan. Kita pun kahwin bulan Syawal. Saya pun dikahwinkan pada bulan Syawal. Sebab ayah mertua saya almarhum, dia minta untuk dikahwinkan pada bulan Syawal. Maka pada bulan Syawal. Wa banabi, dan sunnah, maka kata Aisyah, dan aku dimasukkan ke rumah baginda juga pada bulan Syawal. Maka Aisyah pun bertanya, fa ayyu nisa'i Rasulillah, maka mana satukah daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adha indahu minni. Adha bermaksud akrab, apa as'ad, yang lebih bahagia, yang lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbandingku. Wa kanat Aisyah, lalu Aisyah sangat suka antudkhila nisa'aha, jika ada orang yang pada waktu itu nak berkahwin, maka dia bermalam pertama dengan isterinya juga pada bulan Syawal. Maka kenapa bulan Syawal pada baris yang kedua terakhir? Maka kata Imam Nawawi, raddu ma kanatil jahiliyatu alaih, maka nak menolak dakwaan yang ada oleh masyarakat jahiliyah bahawa orang yang kahwin pada bulan Syawal maka pada waktu itu memberi maksud yang tak baik. Maka Nabi, beberapa orang isteri Nabi berkahwin pada bulan Syawal. 3483 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ibnu Numairin qala hadatsana Abi qala hadatsana Sufyan bi hadzal isnad wa lam yadhkurha fi Aisyah. 3484 hadis yang baru. Maka tajuknya adalah babu nadmi man arada nikaha imra'atin ila an yanzura ila wajhiha wa kaffaiha qabla khitbatiha. Maka dibawakan hadis-hadis berkenaan tentang nadab sunnah. Sunnah apa? An yanzura, untuk melihat kepada wajah bakal isteri, wa kaffaiha, kepada kedua tapak tangannya, qabla khitbatiha, sebelum meminangnya. Siapa? Man arada nikah, orang yang ingin untuk mengahwini perempuan tersebut. Sunnah, dia tengok dulu muka, tengok dulu kedua tapak tangan. Sunnah. Tapi kalaulah dia tak nak kahwin, janganlah pada waktu tu nak pergi tengok. Pada waktu tu banyak orang dia nak tengok. Boleh tak aku nak tengok muka dengan tapak tangan? Kenapa nak kahwin ke? Tak nak, suka-suka? Tak boleh. Maka itu tak boleh. Maka sunnah untuk melihat muka dan tapak tangan. Bila? Adakah selepas dah tunang? Tidak. Sebelum daripada meminang. 3484 baca sanad dia. Maka daripada Abu Hurairah, kuat sikit baca. Kalau tak, bagi orang lain dia baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu indan Nabi, aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa atahu rajulun, maka telah datang kepada baginda seorang lelaki, fa akhbarahu, lalu dia mengkhabarkan kepada Nabi annahu tazawwaja imra'atan minal ansar, dia ingin untuk mengahwini seorang wanita daripada kalangan Ansar. Fa qala lahu Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, anazarta ilaiha, adakah kamu pernah melihat wajahnya? Pernah melihat kepadanya? Maka lelaki tersebut berkata, tidak wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, fadhhab, pergilah, fanzur ilaiha, lihatlah dahulu kepada wanita tersebut, fa inna fi a'yunil ansar, kerana pada mata sebahagian ansar, syai'an, ada sesuatu. Maka apakah yang bermaksud sesuatu? Maka pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, ada yang berpandangan al-muradu sighar, maksudnya mata mereka adalah kecil. Dan orang Arab suka wanita yang bermata besar. Yang kedua, wakila zurqah, bermaksud matanya ada kebiru-biruan. Dan orang Arab zaman tersebut mereka tidak suka begitu. Maka daripada sini kita nampak pada baris yang kedua. Sini hati ya. Baby fin. Hati ya. Sini baby fin. Atia sini. Atia Sabrina. Okey. Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, daripada hadis ini juga menjadi dalil istihbab sunnah an-nazar, untuk melihat ila wajhi man yuridu tazawwujiha, sunnah untuk melihat kepada wajah orang yang ingin untuk dia nikahi. Dan inilah pandangan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, juga Imam Syafi'i serta Imam Ahmad dan majoriti para ulama. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada baris yang ketiga, thumma innahu innama yubahu lahul an-nazar ila wajhiha wa kaffaiha,
dan sunnah pada waktu itu untuk melihat hanya kepada muka dan juga kepada kedua tapak tangan sahaja. Li'annahuma laisa bi'aurah, kerana muka dan kedua tapak tangan bukanlah aurat. Maka sebab itu dibenarkan untuk melihat muka dan tapak tangan. Kemudian kata Al-Auza'i, wa qala Al-Auza'i, boleh untuk melihat kepada tempat-tempat yang ada tumbuh daging yang lain. Itu pandangan Al-Auza'i, tidak diberikan fatwa. Kemudian kata Daud Az-Zahiri, boleh melihat kepada seluruh tubuh badannya. Itu pun pandangan ditolak kerana pandangan tersebut bertentangan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada baris yang kedua, 4, 6, kata Imam Nawawi, kemudian dalam mazhab Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad serta majoriti para ulama, la yushtaratu fi jawazi hadan nazari ridaha, maka dalam untuk melihat ini tidak memerlukan kepada persetujuan wanita tersebut, tak perlu. Kalaulah nak curi-curi tengok wajahnya pun pada waktu itu boleh. Takut nanti kalaulah tengok ketika mana dia tahu, maka mungkin pada waktu itu dia memakai makeup ataupun memakai pada waktu itu macam-macam, lalu tak nampak rupanya yang sebenar, wajahnya yang sebenar. Ballahu dzalika fi ghaflatiha wa min ghairi taqaddum i'lam, maka boleh untuk melihat dalam keadaan dia tak sedar ataupun tanpa beritahu, untuk melihat wajahnya yang asal. Terus riwayat seterusnya baca 3485. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, inni tazawwajtu imra'atan minal ansar, sesungguhnya aku akan berkahwin dengan seorang wanita daripada kalangan Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hal nazarta ilaiha, adakah kamu telah melihat kepada wanita tersebut? Fa inna fi uyunil ansari syai'an, kerana sesungguhnya pada sebahagian mata orang-orang Ansar ada sesuatu yang tak disukai oleh orang Arab kebiasaannya. Maka lelaki tersebut berkata, qad nazartu, aku telah melihat wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bertanya lagi, ala kam tazawwajtaha, berapakah mahar yang kamu berkahwin dengan wanita tersebut? Maka lelaki ini menjawab, ala arba'i awak, dengan kadar 4 awak. Satu awak bersamaan dengan 40 dirham. Satu uqiyah, awak ni jamak, mufrad dia uqiyah. Satu uqiyah bersamaan dengan 40 dirham. Maka 4 awak lebih kurang 160 dirham. Maka Nabi SAW tegur lelaki ni. So lelaki ni miskin, tak ada duit, namun pada waktu itu dia nak berkahwin dengan mas kahwin yang dianggap banyak. Maka Nabi tegur, ala arba'i awak, adakah 4 uqiyah, iaitu 160 dirham? Ka'annama tanhitun, maka Nabi tegur, seolah-olah kamu dapat menggali perak min urdi hadzal jabal, daripada sisi bukit ni. Seolah-olah kamu ni boleh dapat duit dengan senang daripada gali, pada waktu tu boleh dapat perak. Maka Nabi tegur. Maka sebab itu bukanlah Nabi larang untuk mas kahwin tinggi. Kalau mampu tak ada masalah. Maka isteri Nabi, mas kahwin mereka yang Nabi bagi 500 dirham. Kebanyakan isteri Nabi adalah 500 dirham. Pada waktu itu banyak. Namun di sini kenapa Nabi tegur? Maka kata para ulama hadis, kerana lelaki tersebut miskin. Maka sebab itu Nabi SAW kata, ka'annama tanhituna al-fiddah min urdi hadzal jabal, seolah-olah kamu dapat menggali perak daripada sisi gunung ini, ala sabilil inkari wa ta'ajjub, tanda Nabi tak bersetuju, min kathratil mahar, kerana banyaknya mas kahwinnya, namun pada waktu itu dalam keadaan dia miskin. Maka pada waktu itu Nabi terus terang dengan dia, sabda Nabi, ma indana ma nu'ti, kami tidak ada apa-apa yang kami boleh berikan kepada kamu untuk membantu membayar mas kahwin kamu. Walakin asa, namun akan tetapi moga-moga kami dapat menghantar kamu fi ba'thin, di dalam satu pasukan, tusiba minha, yang kamu mungkin beroleh harta rampasan perang daripadanya. Qala, berkata perawi, fa ba'atha ba'than ila Bani Ausin, maka Nabi telah menghantarnya di dalam satu ekspedisi menuju ke Banu Abbas. Ba'atha dzalika ar-rajula fihim, dan Nabi turut menghantar lelaki yang tak cukup mas kahwin tersebut untuk bersama di dalam rombongan tersebut. Jelas ke jelas? Terus bab yang seterusnya 3486 berkenaan tentang as-sadaq. Apakah maksud as-sadaq? As-sadaq bermaksud mas kahwin.
Terima kasih banyak-banyak yang beri gift. Moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Maka berkenaan tentang mas kahwin. Wa jawazi kaunihi ta'limi Quran wa khatimah hadidin. Maka nak menerangkan mas kahwin juga boleh. Kalaulah dia dah tak ada apa-apa duit, untuk memberi mas kahwin pada waktu itu dengan mengajar Quran. Ajar kepada isteri pada waktu itu 1-2 surah. Boleh jadi mas kahwin jika isteri redha. Wa khatimah hadid, ataupun memberi cincin besi pun boleh dikira sebagai mas kahwin dan sebagainya. Min qalilin wa kathir, sama ada mas kahwin itu sedikit ataupun banyak boleh. Nak bagi banyak pun boleh kalau mampu. Maka tidak ada sebarang maksimum dan tidak ada sebarang minimum untuk mas kahwin. Cumanya di Selangor maka telah difatwakan minimumnya adalah 300. Wastihbab kauni 500 dirham, dan sunnah kalaulah mampu untuk memberi mas kahwin sebanyak 500 dirham. Kenapa 500 dirham? Kerana itulah yang Nabi SAW berikan kepada para ummahatul mukminin, kecuali Ummu Habibah. Ummu Habibah mas kahwin dia banyak. Liman la yujhifu bih, bagi orang yang tidak sukar untuk memperolehinya. La yujhif ay la yatadarrar bih. Maka orang yang tak suka untuk mendapatkan 500 dirham, sunnah untuk dia memberi mas kahwin sebanyak 500 dirham. 3,482. 3,482. Terus baca sanad dia. Daripada Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah datang seorang wanita kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jitu aku datang, ahabu laka nafsi, untuk menghadiahkan diriku kepadamu. Apa maksud hadiah? Dia tak nak mas kahwin. Dia kata, wahai Rasulullah, kahwiniku dan aku tak nak mas kahwin. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka boleh pada waktu itu untuk seorang wanita tersebut menghadiahkan dirinya kepada seseorang untuk dikahwini tanpa mas kahwin. Tapi Nabi SAW tidak mengambil wanita ini sebagai isteri. Fanadhara ilaiha Rasulullah, maka Nabi SAW telah melihat kepada wanita tersebut. Fasa'ada, sa'ada maksudnya rafa'a, wa sawwaba, sawwaba maksudnya khaffada. Fasa'ada an-nadhara fiha wa sawwabah, maka Nabi SAW telah melihat kepada wanita tersebut dengan teliti daripada atas ke bawah. Itu gabungan terjemahan. Thumma ta'ta'a, kemudian Nabi SAW menundukkan ra'sahu, kepala baginda. Maksudnya Nabi tak nak, maka Nabi tundukkan kepala. Sebab itu kita nampak daripada sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Maka pada baris yang ke-9, maka kata Imam Nawawi, wa fihi annahu yustahabbu liman tulibat minhu hajah, apabila seseorang itu diminta sesuatu keperluan, la yumkinuhu qada'uha, dan dia tidak mahu untuk menunaikan. Dia tak mahu, orang minta duit ke, orang minta untuk apa-apa pun, dan dia tidak mampu ataupun tidak mahu untuk menunaikan, an yaskuta sukutan, maka pada waktu itu dia berdiam, dan supaya orang yang meminta itu faham. Wala yukhjiluh, dan janganlah memalukan orang yang meminta tadi dengan mengatakan tidak, illa kecuali idza lam yahsul al-faham, kalaulah orang yang meminta itu tak faham-faham, dah diam, masih tak faham-faham, maka pada waktu itu barulah perlu untuk diperjelaskan. Kemudian Nabi SAW, falamma ra'atil mar'ah, apabila wanita tersebut dia melihat Nabi SAW, lam yaqdi fiha syai'a, baginda tidak membuat sebarang keputusan, Nabi diam je. Wanita ni faham yang Nabi tidak mahu menikahinya, maka dia pun duduk. Maka kisah ini ada disebutkan dalam surah Sabah pada juz yang ke-22. Faqama rajulun min ashabih, maka telah bangun seorang lelaki daripada kalangan para sahabat baginda lalu berkata, wahai Rasulullah, illam takun laka biha hajah, jika tuan tidak mahu menikahi wanita tersebut, fazawwijniha, maka kahwinkanlah wanita tersebut denganku. Sebab dia pun pada waktu itu nak berkahwin.
Maka Nabi SAW bersabda, "Fahal indaka min syai'?" Adakah kamu ada sesuatu untuk diberikan sebagai mas kahwin? Maka lelaki tersebut menjawab, "La, tidak ada wahai Rasulullah. Wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, aku tak ada apa-apa." Maka baginda bersabda, "Izhab, pergi balik, ila ahlika, kepada keluarga kamu, kepada ibu dan ayah kamu, adik-beradik kamu. Fanzur, maka lihatlah, adakah kamu mendapati sesuatu yang boleh diberikan sebagai mas kahwin." Fadhahaba, lelaki tersebut pergi lalu kembali seraya berkata, "La, tidak, wallahi demi Allah, ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapati apa-apa." Di awal Islam, perkara ini adalah biasa, di mana kebanyakan para sahabat adalah mereka sangat-sangat miskin, sangat-sangat susah, terutamanya para sahabat muhajirin, kerana mereka perlu mulakan hidup mereka daripada kosong balik dengan apabila mereka melakukan hijrah. Maka Nabi SAW bersabda, "Unzur, pergilah lihat, walau khatim min hadid, walaupun hanya sebentuk cincin." Maka daripada sini kita nampak, kata Imam Nawawi, daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Daripada bawah kata Imam Nawawi, miqdarul mahar. Hadis ini menjadi dalil yajuzu an yakuna sadaq, bahawa boleh mas kahwin itu sama ada banyak ataupun sedikit. Maka boleh. Sebab itu Nabi SAW sebut walaupun cincin daripada besi. Nak menunjukkan kadar itu pun pada waktu itu adalah boleh. Dan inilah pandangan mazhab Imam Syafi'i, bahawa apa pun yang dianggap sebagai benda yang bernilai walaupun sedikit, maka boleh dijadikan sebagai mas kahwin. Kemudian 4 baris selepas itu, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa qala Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah berpandangan sekurang-kurang mas kahwin mestilah 10 dirham. Tak boleh menjadikan mas kahwin kurang daripada 10 dirham. Maka lelaki ini telah pergi lalu kembali seraya berkata, "La, tidak, wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, aku tak menjumpai pun walaupun cincin daripada besi, yang tak ada emas, tak ada apa, itu pun aku tak jumpa. Walakin hadza izari." Namun pada waktu itu dia berkata, "Aku ada kain." Maka berkata perawi Sahal, "Ma lahu ridak." Dia selendang pun tak ada, dia hanya ada kain je, punya susah, punya miskin. Falaha nisfuha, maka lelaki ni berkata, "Aku sanggup bagi separuh daripada kainku untuk lelaki ni." Maka Nabi tegur. Nabi kata, "Kalau kau nak bagi separuh kain kau, nak gunting 2, maka kau nak pakai apa? Kain tu jadi begitu kecil, kau nak pakai tutup aurat pun tak boleh, dan wanita tu tak boleh dapat apa-apa manfaat." Maka Nabi SAW pun bersabda, ini nak tunjuk susahnya para sahabat. Maka Nabi bersabda, "Ma tasna'u bi izari." Apa yang isteri kamu boleh buat dengan kain kamu? In labistahu, jika kamu pakai kain tersebut, maka pada waktu itu dia tak boleh gunakan apa-apa. Wa in labisathu, kalaulah isteri kamu yang pakai kain tersebut, lam yakun alika minu syai', kamu pula tak ada sebarang pakaian, maka kenapa kamu nak bagi kain kamu sebagai mas kahwin? Kain pun dia hanya ada sehelai. Ini miskinnya para sahabat. Hatta idza tala majlisu, sehingga apabila lama perbualan, maka lelaki tersebut berdiri. Fara'ahu Rasulullah, maka Nabi melihat lelaki ini muwalliyah, telah berlalu pergi. Dia kecewa sebab dia tak dapat nak berkahwin. Fa'amara bih, maka Nabi telah memerintahkan seseorang untuk memanggil lelaki tersebut. Fadu'iyah, lalu lelaki tersebut telah dipanggil. Falamma ja'a, apabila lelaki tersebut datang, maka Nabi bertanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Apakah yang kamu ada daripada Al-Quran? Ada tak hafal apa-apa surah? Maka lelaki tersebut menjawab, "Aku hafal surah sekian dan surah kesekian." Addadaha, lalu dia mengira dan menghitung surah-surah yang dia hafal kepada Nabi. Maka baginda bersabda, "Taqra'uhunna an zahri qalbik." Adakah kamu boleh membaca surah tersebut secara hafazan? Lelaki tersebut menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Maka baginda bersabda, "Izhab, pergilah, kahwin. Faqad mulliktaha bima ma'aka minal Quran." Aku kahwinkan kamu dengan perempuan tersebut dengan Al-Quran yang kamu ada. Maka sebenarnya dalam mazhab Syafi'i boleh untuk berkahwin dengan mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran. Contohnya, pada waktu itu isteri tersebut dia tak hafizah. Maka ada lelaki kata, "Mas kahwin kita adalah saya akan ajar awak untuk jadi hafizah." Boleh. Ataupun pada waktu itu apa-apa, maka boleh. Cuma di Selangor syarat dia mestilah RM300. Kemudian hadha hadis Ibn Abi Hazim wa hadis Yaqub yuqaribu fil lafaz.
Hadis yang berikutnya kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Khalaf ibn Hisham qala hadatsana Hammad ibn Zaid tahwil qala wa bihi ilai qala wa hadatsani Uzair ibn Harb qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah tahwil qala wa bi ilai qala wa hadatsana Ishaq ibn Ibrahim ad-Darawardi tahwil wa bi ilai qala wa hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Husain ibn Ali an Zaidah kulluhum an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad bi hadzal hadis yazidu ba'dhum ala ba'd ghaira anna fi hadis Zaidah qala intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha min al-Quran. Nabi kata, pergi, aku kahwinkan kamu dengan perempuan tersebut, maka hendaklah kamu mengajarkan kepadanya Al-Quran. InsyaAllah kita sambung balik pada jam 11 nanti insyaAllah. Terima kasih semua, jumpa lagi.